Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut. Telefon siapa tinggal? Telefon siapa tinggal? Ambil depan. Telefon. Alhamdulillahilladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 100, di dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid serta orang-orang soleh, dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi dan seluruh jawatan kuasa, Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melihat tuan-tuan daripada ayat ni, orang macam kita semua layak untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Itu kata ulama, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu melihat dan memandang wajah-wajah kita semua, maka tidak ada bahagia untuk kita selama-lamanya. Dan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperakui kita umatnya, maka duka citalah kita untuk selama-lamanya. Tidak ada bahagia, tidak ada jalan untuk kita ke syurga, melainkan hanya satu jalan sahaja, yakni jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Musa pernah sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seumpama lautan yang sangat dalam. Mana mungkin kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala kalau bukan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu tuan-tuan, tidak ada jalan bahagia, tidak ada jalan ke syurga melainkan kita kena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci kebahagiaan kita adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita kena dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin sangat-sangat semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu memandang wajah-wajah kita semua, mahu memperakui kita semua sebagai umatnya. Itu kata ulama tuan-tuan, ada beberapa kunci untuk kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu pada petang ni tuan-tuan,
saya nak sebutkan dua kunci untuk kita berada, kita bersampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata ulama, untuk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita ni tuan-tuan, yang pertama kita kena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ni Arab Badawi. Arab Badawi ni tuan-tuan, yang Arab ulu lah, Arab kampung. Kasar. Kalau mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri tu tuan-tuan, tanya soalan tu. Para sahabat tak berani nak tanya soalan dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ni cukup beradab depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak sebut nama Rasulullah ni, sebut dengan penuh adab. Kalau nak sebut kalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menyebut, aku pernah dengar kekasih hatiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Disebut apa? Kekasih dulu. Allah. Para sahabat ni kalau nak tanya satu-satu soalan, mereka akan tunggu apa? Tunggu Arab Badawi mai. Satu hari Arab Badawi ni menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai itu tanya terus soalan. Matta sa'ah ya Rasulullah? Bilakah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah? Arab Badawi tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak jawab kiamat bila, tarikh bila, berlaku bila. Nabi tanya kepada lelaki Arab Badawi ni, ma'a'datta laha? Apakah yang telah kamu persiapkan untuknya, untuk menghadapi kiamat? Nabi tak bagi tahu bila kiamat, bila tarikh bila. Ada seorang sahabat saya tuan-tuan, dijemput ceramah dekat satu pusat serenti di belah Selangor. Habis ceramah, saya pun 2-3 kali masuk pusat serenti. Penjara Jawi, Pulau Pinang. Paling ketak tuan-tuan, ceramah kuliah ni tuan-tuan, ramai tak apa. Paling ketak ni ceramah depan banduan. Oh, ketak tuan-tuan. Cakap ni baru mukadimah, dia rasa nak terkencing dah. Pasal yang depan kita tuan-tuan, muka ya Allah. Muka ni tak senyum langsung tuan-tuan. Sahabat saya ni habis ceramah dekat satu pusat serenti di belah Selangor. Habis tutup majlis, ada seorang banduan pusat serenti angkat tangan nak tanya soalan. Ustaz, sebelum Ustaz nak tutup ni, boleh tak saya nak tanya soalan? Sahabat saya pun jawab, sila, jangan tanya banyak-banyak sebab saya pun ada urusan lain. Tak, saya nak tanya 2 soalan je. Sila. Soalan yang pertama, kalau saya mati tepat pukul 5.40, kalau saya mati tepat pukul 5.45 petang, kiamat berlaku pukul 6. Takkanlah saya masuk kubur 15 minit, tak adil Ustaz. Oh, soalan tuan-tuan dia tanya. Tak adil Ustaz, Allah buatkan saya macam tu. Orang lain mati bertahun-tahun, duduk dalam kubur bertahun-tahun. Saya 15 minit Allah bagi kat saya. Dia tuan-tuan, dia punya fikir sampai tahap tu. Dia kadang-kadang soalan ni orang suka tanya pelik-pelik tuan-tuan. Macam Ustaz Kazim kata lah, boleh tak air mani buat ambil wuduk? Air mani kan suci Ustaz, boleh nak buat ambil wuduk? Ustaz Kazim menjawab macam ni lah, tuan kumpul air mani bagi cukup 2 kolah tu. Lepas tu telefon tanya soalan ke saya, iPad. Soalan yang pertama, kalau saya mati tepat pukul 5.45 petang, kiamat berlaku pukul 6, takkan saya masuk 15 minit? Tak adil saya Ustaz, Tuhan hambatkan saya macam ni. Soalan yang kedua, anjing dengan babi, syurga ke neraka? Sahabat saya kata tepuk dahi. Aku nak jawab apa ni? Bila jadi tergamam, tak boleh jawab tuan-tuan. Hak belakang pakak angkat tangan, Ustaz, tak boleh jawab Ustaz, tak boleh jawab, kami nak tolong jawab.
Duk fikir-fikir, Allah pun bagilah buah fikiran boleh jawab. Jawab kat mana yang boleh lah. Tuan, kenapa Tuan sibuk tanya kiamat bila, mati bila? Matilah bila pun, kiamatlah bila pun, asalkan persiapan yang kita buat tu dah siap sedia, bila pun tak apa. Saya pun kata kemat jawab macam tu. Yang kedua, Tuan tanya tadi, anjing dengan babi syurga ke neraka? Tuan, kenapa Tuan terlalu sibuk fikir anjing dengan babi syurga ke neraka? Yang perlu kita fikir ni, kita selepas mati syurga ke neraka kita. Subhanallah. Nabi tak jawab, tuan-tuan. Bila Arab Badawi ni tanya apa? Bilakah hari kiamat terjadi wahai Rasulullah? Nabi jawab apa? Ma'adattalah. Apakah yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya, menghadapi kiamat? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah sebut, tuan-tuan, bila ditanya apakah yang paling dekat dan yang lebih dekat, jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang dekat ni kiamat dan yang lebih dekat adalah kematian. Kiamat dekat, tuan-tuan. Salah satu tanda kiamat adalah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih dekat, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, adalah kematian itu sendiri. Lalu lelaki ni menjawab, ma'a'dattu laha min kathirin salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibbullah war rasulah. Kata Arab Badawi ini, aku tidak mempersiapkan banyaknya sembahyang, puasa ataupun sedekah, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini maknanya, tuan-tuan. Sembahyang biasa-biasa, puasa biasa-biasa, sedekah biasa-biasa, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Biasa-biasa bagi para sahabat ni, tuan-tuan, sembahyang mereka di masjid, solat berjemaah, tu biasa para sahabat. Kita biasa sembahyang rumah, kan? Sembahyang para sahabat biasa tu solat berjemaah 5 waktu biasa. Solat malam tahajud ni para sahabat biasa. Quran setiap hari baca biasa. Sedekah setiap hari para sahabat biasa. Puasa sunat ni biasa bagi para sahabat. Biasa, tuan-tuan, para sahabat. Semua para sahabat buat. Bila dia sebut aku mencintai Allah dan Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Hak ni jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat para sahabat semua gembira. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami tidak pernah bergembira setelah masuk Islam lebih daripada kami mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya kamu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Tu, tuan-tuan, bila sebut cinta ni, tuan-tuan, sebelum mai cinta dia akan mai suka dulu. Lepas suka dia mai rindu. Lepas rindu dia akan mai kasih dengan sayang. Kemuncaknya cinta. Saya nak bagi gambaran cinta, tuan-tuan. Rabi'atul Adawiyah. Semua orang kenal Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika Rabi'atul Adawiyah ni dia berkuliah. Dia berceramah. Yang mai dengar kuliah Rabi'atul Adawiyah ni semua ulama-ulama besar-besar. Imam Hasan Al-Basri, Imam Malik bin Dinar, ramai, Abu Yazid Al-Bustami, semua ulama-ulama hebat-hebat. Lalu Rabi'atul Adawiyah bertanya, kenapa kalian menyembah Allah? Jawab Hasan Al-Basri, kami sembah Allah kerana kami takut kepada Allah. Kami nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kami takut azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawab Rabi'atul Adawiyah, celakalah kamu semua kerana melakukan ketaatan kepada Allah semata-mata kerana syurga dan semata-mata kerana takut azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Seandainya syurga dan neraka tu tak ada, Allah tak cipta, adakah kalian tidak menyembah Allah? Allah. Rabi'atul Adawiyah ni dia pergi sampai ke situ. Lalu
Imam Hasan Al-Basri bertanya, kenapa engkau wahai Rabi'ah menyembah Allah? Lalu jawab Rabi'ah dengan jawapan yang sangat mahal. Aku menyembah Allah kerana cinta. Seandainya kekasih yang aku cintai ini akan mencampurkan aku ke dalam api neraka, aku sanggup masuk api neraka semata-mata kerana cinta. Subhanallah. Dan Rabi'atul Adawiyah ni pernah berdoa, wahai Allah, seandainya aku melakukan ketaatan ini semata-mata kerana syurga, haramkan aku masuk syurga selama-lamanya. Seandainya aku melakukan ketaatan ini semata-mata kerana takut azab neraka, bakar aku dalam neraka sehangus-hangusnya, kata Rabi'atul Adawiyah. Kerana aku buat selama ini ketaatan semata-mata cinta kepadamu, wahai Allah. Dia panggil cinta, tuan-tuan. Dia cinta ni, tuan-tuan. Saya yang bercakap, kita semua kita kena cari sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, nama sebenarnya Abdullah ibn Quhafah. Abdullah namanya. Digelar, dipanggil dengan Abu Bakar ni sebab Sayyidina Abu Bakar dia ada anak perempuan, anak dara, Aisyah lah. Orang hari ni Aisyah ni orang hari ni letak nama Alisha. Alisha tu Aisyah juga. Sayyidah Aisyah ni dia anak dara. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar bapa anak dara. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni bapa anak dara lah, tuan-tuan. Abu Bakar tu maksudnya bapa anak dara. Siapa-siapa yang nama Abu Bakar, bapa anak dara lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu ketika di mana sahaja Sayyidina Abu Bakar ada, di mana sahaja Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Di situ ada Sayyidina Umar. Allah, no. Cinta sungguh mereka. Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, lepas sembahyang Isyak, dia tak akan balik, melainkan dia akan tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pintu masjid. Bila Nabi keluar, Abu Bakar pun akan iring Rasulullah sampai depan pintu rumah. Bila Nabi masuk dalam rumah, Nabi akan lambai tangan. Abu Bakar, esok kita bertemu kembali di waktu subuh. Kelihatan air mata ni mencurah-curah keluar di kelopak mata Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana aku akan mampu menahan kesedihanku kerana berpisah dengan kamu? Pisah bila, tuan-tuan? Isyak dengan subuh kan. Bila Nabi pun nak tutup pintu, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni teresak-esak sambil meletakkan tangan di atas kepala macam ni. Sambil menangis, dia kata apa? Alangkah baiknya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku. Tak perlu aku melihat saat yang paling menyedihkan ini. Subhanallah. Cinta, tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat sehari paling kurang 100 kali. Subhanallah. Satu ketika, tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu rindu dekat Rasulullah. Sayyidina Umar pun ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai bapa mertua nak ziarah menantu. Umar bapa mertua. Bila bagi salam, Nabi pun izin masuk. Umar pun masuk. Masuk tu, tuan-tuan. Ayak tu. Melihat Rasulullah, Sayyidina Umar menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas tempat tidur yang dibuat daripada pelepah kurma. Ketika Sayyidina Umar masuk, Rasulullah sedang bangkit daripada tempat tidur. Umar menangis, tuan-tuan, melihat keadaan Nabi. Melihat keadaan Nabi, Nabi bangkit berbekah di belakang Nabi kerana tidur di atas pelepah kurma. Bila Umar menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang membuatkan engkau menangis, wahai Ibnul Khattab? Kenapa menangis, wahai anaknya Khattab?
Teresak-esak, sambil teresak-esak tu Sayyidina Umar menjawab, mana mungkin aku tidak menangis melihat keadaan kamu. Engkau kekasih Allah, insan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidur di atas tempat tidur yang dibuat daripada pelepah kurma, sedangkan Raja Rom mereka tidur di atas tilam yang baik. Nabi bukan takat kekasih Allah, tuan-tuan. Nabi seorang khalifah, seorang Perdana Menteri Madinah Al-Munawwarah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Umar, tidakkah engkau ingin melihat dunia Allah serahkan untuk mereka, sedangkan kebahagiaan kita Allah janjikan Allah akan serahkan kita di hari akhirat nanti. Tidakkah engkau ingin melihat dunia bagi mereka, akhirat untuk kita, wahai Umar? Lalu jawab Sayyidina Umar, aku redha dunia bagi mereka, akhirat untuk kita. Maknanya, tuan-tuan, kehidupan Nabi nak ajak kita kehidupan akhirat lebih bernilai, lebih kekal berbanding kehidupan dunia yang akan kita tinggalkan. Kerana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah sebut, kehidupan dunia ni tak ubah seperti mana kita sedang bermimpi. Kita sedang bermimpi sebenarnya, tuan-tuan. Kehidupan yang sebenar adalah kehidupan selepas matinya kita. Itu yang pertama. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman salafus soleh ada seorang lelaki, tuan-tuan. Lelaki ni seorang pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari lelaki ini kerana terlalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana terlalu rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini buat persiapan naik kuda, pacu kuda untuk ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan nak pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, lelaki ini makanan yang dia bawa habis di pertengahan jalan. Madinah jauh lagi. Kalau hari ini, tuan-tuan, dalam perjalanan kita boleh makan, tak mana-mana pun boleh makan. Sampai dekat Abu Dhabi boleh makan lagi. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak banyak kedai yang ada. Dalam perjalanan nak sampai dekat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekalan makanan yang dia bawa habis. Teruskan perjalanan sampai depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam, tuan-tuan, terus dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, ya Rasulullah, aku datang daripada jauh ya Rasulullah kerana rindu kepada kamu wahai Rasulullah. Bekalan makanan yang aku bawa dalam perjalanan habis ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Aku letih ya Rasulullah. Aku lapar ya Rasulullah. Aku letih ya Rasulullah. Ungkapan itu dia ulang-ulang di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kerana terlalu letih, kerana terlalu lapar, dia pengsan di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengsan itulah Allah anugerahkan dia bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tu, tuan-tuan, dia berada di dalam taman Raudah, taman syurga. Tiba-tiba mai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali gerak dia, kejut dia. Bangun, bangun, bangun wahai lelaki, wahai hamba Allah, bangun. Lihatlah di hadapan kamu siapa. Tengok, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghulurkan sekeping roti dekat dia. Ambil roti. Dia pun terima roti daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata ni tak berkelip memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam hidup ni, tuan-tuan, dapat sekali pun jadilah melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sebut, tuan-tuan, Anas bin Malik kata apa? Kami para sahabat tidak pernah melihat insan yang lebih kacak, lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok muka Rasulullah ni, tuan-tuan, mata tak berkelip, makan sikit-sikit roti.
Kerana asyik makan roti sambil asyik tengok kerana asyik memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan roti tu habis paruh. Tiba-tiba dia sedar daripada pengsan. Sedar daripada pengsan, tuan-tuan, tengok-tengok separuh lagi ada dekat tangan dia. Dia makan alam ni separuh, alam ni separuh. Allah. Kita dapat sekali pun jadilah azam, tuan-tuan. Allah bagi sekali dah, jahat sekali pun jadilah melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya hidup dia akan bahagia. Ada seorang guru saya, tuan-tuan, dia orang Kelantan. Kata dia masa duk mengaji di pondok, Tuan Guru Haji Omar Becah Semak Kelantan. Masa duk mengaji itu teringat lagi, bila Tok Guru Haji Omar habis kuliah duha, Tok Guru pun balik rumah. Lebih kurang setengah jam macam itulah, saya lagi nak sambung pula kitab yang kedua. Tok Guru balik ni, dia kata saya ikut sampai rumah. Tok Guru pun duduk dekat beranda, minum-minum. Tiba-tiba orang ramai apabila Tok Guru ni, tuan-tuan, macam Tok Guru Haji Saleh, orang bila kita kata balik rumah ni, duduk dekat beranda ni, orang pakat mai, tanya soalan, mai buat ayat tawak pun banyak. Bila sebut ayat tawak, tuan-tuan, saya jumpa Pak Sumi. Pak Sumi kalau nerang letak ayat sebotol macam ni. Lepas tu tolonglah jampi, tolong ruqyah buat ayat tawak ni. Dia jawab dua perkara, tuan-tuan. Ayat tak boleh buat, darah tak boleh buat, Tuhan buat elok siap. Doa saya bukan nak suruh tu Pak Su buat, nak suruh Pak Su doa aja. Nak buat apa? Nak buat ayat tawak lah. Hang nak buat ayat tawak, hang kena buat ayat masin baru jadi tawak. Sampai ke sudah dia tak jampi, tuan-tuan. Ayah punya malu lah. Kiah no. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi habis masa orang duk mai ziarah Tok Guru tu, ada seorang muslimat mai. Muslimat. Dia mai jumpa Tok Guru sambil menangis. Tok Guru tanya, "Cik Puan, apa yang membuatkan Cik Puan menangis? Kenapa teriak ni?" Lalu kata muslimat ni, "Tuan Guru, saya ada hajat. Saya nak suami saya kahwin lain." Tok Guru pun terkejut, pasal apa minta suami kahwin lain? "Tuan Guru, saya nak suami saya bahagia. Kerana saya tak dapat memberikan kebahagiaan untuk suami saya. Saya harap dia kahwin baru, dia dapat isteri baru, dia bahagia dengan isteri baru." "Apa maksud Cik Puan?" "Tuan Guru, saya ni dah tenggelam dengan cinta. Tiap-tiap malam Allah anugerahkan saya dapat berjumpa, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tak boleh hidup melainkan saya menunggu kematian saya untuk saya jumpa kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ada Tok Guru pun tanya, "Apa amalan Cik Puan?" "Tiap-tiap malam dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia jawab apa? "Saya tidak akan tidur, Tuan Guru, melainkan saya akan habiskan 30,000 selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan, orang yang dah tenggelam dengan cinta, hidupnya tidak bermakna melainkan nak jumpa kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mati itu jambatan pertemuan kekasih dengan kekasih." Tuan-tuan, kita dalam hidup kita sekali pun jadilah dapat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Maulana Helmi, tuan-tuan, dia sebut Datuk Awi, semua kenal Datuk Awi, bekas vokalis kumpulan Wings. Wallahu a'lam, Maulana Helmi lah cerita. Datuk Awi ni, tuan-tuan, setelah Allah anugerahkan kepadanya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun nak ambil pakej umrah, dia ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai, tuan-tuan, artis-artis kita yang nampak mimpi Rasulullah, Adam Pori ramai. Balik daripada ziarah makam Nabi, balik daripada umrah, kata Maulana Helmi, Awi ni dia tak pernah tinggal solat fardu berjemaah di masjid tempat tinggal dia. Subhanallah. Itulah hidup kita akan berubah. Ni yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, yang kedua lah secara ringkas,
Kata ulama, yang kedua untuk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kita memperbanyakkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habasyi, beliau berkata, orang yang banyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulin nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca selawat kepada aku. Saya akhiri tuan-tuan, bila sebut selawat ni, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay ni kata Rasulullah, bacaan Al-Qurannya sama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Satu ketika Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mai jumpa Nabi. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya 1/3 daripada masa zikir aku setiap hari aku peruntukkan untuk selawat kepada kamu, wahai Rasulullah." Kata Nabi, terpulang kepada kamu. Kalau kata zikir dia sehari 3 jam, 1/3 sejam. Ada ulama berpendapat 1/3 tu 1/3 daripada kehidupan setiap hari. 1/3 daripada kehidupan setiap hari, iaitu 8 jam selawat. Nabi kata terpulang kepada kamu berapa banyak yang kamu nak selawat. Tapi kalau tambah lagi baik. Allah, Nabi nak beritahu sesuatu tuan-tuan. Kalau begitu ya Rasulullah, aku peruntukkan 2/3 daripada kehidupan aku ni selawat. 16 jam lah tuan-tuan. Nabi kata apa? Terpulang pada kamu. Tapi kalau tambah lagi baik. Dia punya semangat tuan-tuan. Kalau begitu ya Rasulullah, aku peruntukkan semuanya untuk menjadi selawat kepada kamu, wahai Rasulullah. Yang ni Nabi jawab apa? Allah akan angkat segala kegelisahan, susah hati, kebimbangan dalam kehidupan kamu, wahai Ubay. Allahumma banyak perbanyakkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, terima kasih kepada Tuan Imam Cikgu Nasruddin dan Jawatankuasa yang sudi memberi peluang kepada saya untuk berkhutbah dan tazkirah pada petang ni. Saya rasa cukup sekadar tu pertemuan kita petang ni. Apa yang saya nak bawa tuan-tuan, untuk kita bahagia, untuk kita selamat di hari akhirat nanti, tidak ada jalan lain melainkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama sebelum kita dijemput bertemu dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki kita ni tuan-tuan. Kita minta dan kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum aku dijemput bertemu denganmu wahai Allah, berikanlah aku cinta kepadamu wahai Allah, berikanlah aku dapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat memperbanyakkan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita bersama. Seperti mana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan dalam khutbah Jumaat tadi, saya merayulah kepada tuan-tuan, saya buka pusat pengajian Al-Quran di Taman Tiong Pulim, Kedah. Ni adalah idea daripada pemuda-pemuda taman lah tuan-tuan. Saya tiap-tiap petang tuan-tuan, saya buat kerja macam jemaah tabligh buatlah. Kami Jawatankuasa Surau, kami pergi rumah-rumah, ajak mai ke majlis ilmu, ajak mai ke surau solat berjemaah, dan sambil-sambil duk sembang tu pemuda-pemuda taman kata, "Ustaz, kami rasa-rasanya tak terpakai dah Ustaz tak terpakai nak pergi surau ni, tak ada Ustaz masa mana nak pergi surau." Jadi kami punya cadangan lah, anak-anak generasi kita ni Ustaz, kita kena bagi mereka agama, kena bagi mereka faham Al-Quran. Kita wujudkanlah pusat pengajian Al-Quran. Kami mula-mula cadang nak buat di waktu malam dekat surau, nak buat di surau. Tapi memandangkan kuliah surau tiap-tiap malam hampir seminggu penuh, jadi kami terpaksa sewa satu rumah di dalam taman, buat pusat pengajian Al-Quran tiap-tiap malam, hari Ahad sampai Rabu, 4 malam. Dan setiap hari Sabtu kami buat kelas membaca dan menulis jawi, amali solat, amali wuduk, memang penuh aktiviti lah. Jadi sewa sebanyak 600 bulan. Harga sewa sebenarnya 1000, tapi minta kurang dapatlah 600.
apa nak buat waktu siang budak-budak sekolah, petang kafar pula terpaksa buat waktu malam. Jadi tuan-tuan bincang-bincang dengan jawatan kuasa surau, sampai bila kita nak sewa, buatlah sesuatu. Jadi tapak surau kami yang kosong, depan surau masih kosong, kami nak buat bina bangunan pusat pengajian Al-Quran, keluasan lebih kurang 20 kali 80, bolehlah dapat 4 kelas. Lah ni rumah yang kami sewa boleh isi takat 70 orang. Orang yang minta nak daftar anak cukup ramai tuan-tuan. Ya tuan-tuan, apa siapa-siapa yang berhajat nak berwakaf, bolehlah masuk dalam tabung yang saya bawa. Nak apa transfer melalui online banking pun ada, apa akaun rasmi kami, flyer saya bawa, bakat-bakat bantulah seorang sikit. Terima kasih. Sekian aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.